tidak menunaikan amanah. Ya, pada minggu ni saya akan sentuh sampailah ke depan pusaka yang boleh sambung menyambung tentang konsep ibadah. Tuan-tuan sekalian, kita hidup diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Dia. Ini selalu kita sebutkan. Satu-satunya tujuan Allah mencipta kita adalah untuk kita beribadah kepada Dia. Jadi sesiapa yang tidak beribadah kepada Dia, maka orang itu dia telah melakukan suatu kesalahan yang amat berat dalam hidupnya. Tiada satu kesalahan yang lebih berat daripada itu, iaitu seseorang yang dengan sengaja tidak beribadah kepada Allah. Sebab itu satu-satunya tuntutan Allah daripada makhluk. Tuhan tidak menuntut apa-apa yang lain daripada kita. Dia hanya sekadar menuntut kita untuk menyembah Dia. Dia bagi kepada kita terlalu banyak berbagai-bagai perkara. Tuhan bagi kepada kita dan tidak menuntut apa-apa pun. Yang Dia tuntut daripada kita hanya kita menyembah Dia. Sebabnya kerana kita sebagai hamba dan Dia sebagai Allah yang mencipta kita, maka sewajarnya kita menyembah Dia kerana Dia mencipta kita. Jadi bagi orang-orang yang gagal menyembah Allah dengan secara sengaja, maka itu lebih durjana lagi lah, lebih dahsyat kesalahan dia. Tapi kalau dia dengan sebab-sebab tertentu dia gagal menyembah Allah, itu pun dia masih bersalah. Sebab tentu alasan-alasan itu tak dapat diterima. Cuma seperti saya kata setiap kali, amal ibadah kita yang kita lakukan sebagai memenuhi tujuan Allah mencipta kita tak akan sempurna jika kalau kita tidak mengenali Dia terlebih dulu. Sebab macam mana kita nak sembah Dia kalau kita tak kenal Dia? Jadi keperluan kita mengenali Allah itu satu keperluan yang logik, kerana kita perlu menyembah Dia. Itu tuntutan Dia kepada kita. Tapi bagaimana kita nak menyembah Dia kalau kita tidak mengenali Dia? Mengapa kita perlu mengenali Allah? Sebab kita tak nampak Allah, kita tak dapat bertemu dengan Allah, kita tidak boleh tengok Allah dan berbagai-bagai. Sebab Dia berlainan dengan baharu. Segala-gala yang menyerupai baharu itu bukan Allah. Jadi nak mengenali benda yang begitu, yang tidak menyerupai baharu, tak boleh nampak, tak boleh pegang, tak boleh tengok, tak ada suara begitu begini. Jadi tentulah memerlukan satu kaedah, memerlukan satu mekanisme yang khusus untuk kita mengenali Dia. Sebab kalau kita menyembah Dia dalam keadaan kita tidak mengenali Dia, sejauh mana jaminan sembah kita itu boleh terjamin sampai kepada Dia? Sebab kita tidak mengenali Dia. Maka sebab itu sebagai prerequisite, maknanya syarat tambahan untuk kita nak sembah Dia. Itu syarat utama kita nak sembah Dia, keperluan utama kita nak sembah Dia. Tapi prasyaratnya kita tak boleh sembah Dia melainkan kita mengenali Dia. Maka di situlah perlunya kita mempelajari tauhid. Sebab ilmu tauhid ialah ilmu yang membawa kita mengenali Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal sekali dalam agama ini ialah mengenali Allah, mengenali pencipta kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, keperluan kepada kita mempelajari tauhid ialah keperluan yang amat fundamental untuk menjamin amal ibadah kita sampai kepada Allah dan diterima oleh Dia. Sebab kalau kita tanya secara joke lah, kalau kita minta seseorang yang tidak mempelajari tauhid, dia tidak mempelajari akidah, cuba awak bezakan kepada saya hantu dengan Tuhan. Susah dia nak cerita, saya rasa lah. Hantu pun tak boleh tengok, Tuhan pun tak boleh tengok. Hantu pun tak serupa dengan makhluk. Dia nak kata hantu tu semacam apa? Susah tu.
Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita menyembah Tuhan dalam keadaan tidak mengenali Dia. Itulah yang lahirnya ajaran-ajaran orang puja hantu, puja penunggu, puja semangat laut, puja semangat hutan. Dia nak masuk hutan, dia menyaut dulu, wahai penunggu-penunggu hutan. Itu merupakan penyembahan. Itu yang dipetuakan sebagai syirik. Kerana dia telah menyembah kepada yang bukan yang layak disembah. Karena dia tidak mengenali. Dia tidak mengenali karena dia tidak mempelajari. Tuhan telah berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Surah At-Talaq ayat 12. Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan segala apa yang berada di antara keduanya, dan urusan berlaku di antara langit dan bumi ini kesemua ialah urusan Allah, demi untuk kamu mengenali dan mengetahui bahawa Allah yang maha berkuasa. Dan semua ciptaan itu untuk menunjukkan Allah yang menciptakan semua itu, demi untuk kita mengenali Allah. Cerita lita'lamu dalam bahasa Arab, untuk kamu mengetahui bahawa Allah lah yang mencipta semua itu. Maknanya untuk kita mengenali Allah. Kerana Allah itu maha merangkumi ilmu pengetahuannya. Jadi ayat ini tuan-tuan sekalian menjadikan pengenalan kita kepada Allah tu sebagai prerequisite untuk kita menyembah Dia. Jadi yang saya sebutkan dengan serius benda-benda ni begini, sebab ramai orang Islam rajin salat, rajin buat ibadah, tapi kita tak tahu sejauh mana konsep ketuhanan tu ada dalam kepala dia. Sebab saya berjumpa dengan banyak kes-kes, iaitu rajin salat, tapi sikit-sikit dia suruh berjumpa dengan nujum, sikit-sikit dia suruh orang menengok, sikit-sikit dia kata ini buatan orang. Sikap-sikap macam tu orang yang tak mengenali Allah sebenarnya. Sebab apa? Yang mengetahui benar ghaib ini hanya Allah. Tiba-tiba dia kata bomoh tu boleh tahu benar ghaib. Yang menyebabkan dia tu sakit atau tidak, dia kata bomoh ni yang buat. Ataupun orang ni telah macam-macam lah. Jadi kenapa? Sebab dia tidak mengenali Allah dan dia tak tahu kedudukan keyakinan dia kepada benda begitu. Jadi akhirnya nujum itu pun telah mengambil tempat Allah, sebab dia percaya pada nujum yang mengetahui masa depan. Yang mendatangkan penyakit sihat Allah. Dia kata hantu jemalang disampuk di sana sini masih. Itu akibat daripada orang tidak mengenali Allah walaupun dia beribadah. Dan itu mencemarkan amal ibadah dia. Sebab apabila amal ibadahnya bercampur dengan syirik, amal ibadah itu tertolak. Tuan-tuan tengok, dan saya sebut berkali-kali dah ayat surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir sekali. Wa ana basyarun mislukum yuha ilayya wa innama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat 110 yang kita baca setiap malam Jumaat. Aku ni manusia macam kamu juga. Cuma aku dapat wahyu, kamu tidak. Wahyunya apa dia? Tuhan kamu dan Tuhan aku satu saja, tidak ada yang lain. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dia hendaklah melakukan amal ibadah, amal yang saleh. Dan jangan sekali-kali dia mensyirikkan amal ibadahnya dengan sesuatu. Ayat itu paling penting. Jangan sekali-kali dia mensyirikkan amal ibadahnya dengan sesuatu. Ramai orang yang tidak mengenali Allah, dia telah berlaku syirik walaupun waktu dia beribadah. Misalnya apa dia? Dia tak pernah salat di rumah dia, tapi dia pergi rumah mertua dia, dia salat kerana dia malu bapak mertua dia, mak mertua dia. Dia salat kerana manusia. Dia tak bagi derma. Dia bagi derma dengan syarat namanya letak di atas sekali. Kalau tidak, dia tak nak bagi derma. Dia pun bagi, letak namanya di atas sekali. Dia bagi derma kerana namanya berada di atas. Ada orang dia nak buat apa projek di masjid sekalipun, dia minta namanya jadi bubuh. Kalau tidak, dia tak nak bagi benda tu. Jadi
Ibadat itu telah dicemari dengan kerana yang bukan kerana Allah, kerana namanya dicatat di situ, kerana dipuji, kerana malu kepada orang lain. Apabila ibadat kita tidak kerana Allah, bercanggah dengan konsep wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kamu tidak diarahkan untuk menyembah Allah melainkan menyembah Allah dengan sempurna, dengan penuh ikhlas. Jadi konsep itu tak berlaku. Apa sebab? Sebab dia tidak mempelajari tauhid dan dia tidak tahu apa konsep ibadah itu apa dia. Selepas dia mempelajari tauhid dengan agak mencukupi, barulah amal ibadatnya sempurna. Sebab hala tuju amal ibadat tadi untuk sampai kepada Allah tu boleh insya-Allah mencukupi kerana dia telah mengenali Allah. Orang tanya, kalau gitu lagi kita tak belajar tauhid, amal ibadah kita tak diterima lah. Sebenarnya kalau orang yang tidak mengenali Allah, memang amal ibadahnya tak diterima. Memang sebenarnya macam itu. Saya boleh cakap begitu. Kalau orang yang tidak mengenali Allah, amal ibadahnya tidak diterima. Cuma adakah dia nak belajar tauhid sampai dah pandai dah baru dia nak mula solat, baru dia nak mula ibadat? Itu soalan lain. Dia sambil-sambil buat ibadat, sambil-sambil belajar lah. Macam anak-anak kita telah latih waktu umur 7-8 tahun dia solat. Tapi kita boleh tanamkan bibit-bibit akidah kepada dia. Mengapa kita kena solat? Tanya dia. Dia tak tahu kita kena solat sebab Tuhan ada. Tuhan yang menjadikan kita semua ni. Budak 8 tahun 9 tahun dah boleh faham kadang-kadang itu. Walaupun dia tak tahu apa konsep Tuhan dia sebagai, dia telah ditanamkan benda-benda begitu. Mengapa kena baca doa? Orang minta doa Tuhan bagi berkat makanan. Dah bibit-bibit keimanan telah ada. Jadi konsep pengenalan Tuhan tu sesuai dengan level dia macam itu. Sebab itu ibu bapa yang melatih anak-anak baca doa waktu sembahyang, cium tangan, semua tu unsur-unsur keagamaan telah wujud. Unsur-unsur mengenali adanya Allah tu telah ada dalam kepala dia. Kita tanya budak yang baru solat 10 tahun. Anak saya, cucu saya seorang dah masuk 10 tahun. Dia jadi 5, dia 6, dia 5. So, apa sebab kena solat? Sebab ada Tuhan. Mana tahu kita ada Tuhan? Dah kita ada, Tuhan bagi jadi kita. Dia jawab gitu je. Sebab cikgu tadi telah ajar macam tu. Itu saja maksudnya. Bukan nak habis khatam, dah dapat ijazah tauhid, nak solat bukan begitu. Ini bukan cakap loyak buruk macam itu. Tetapi ada orang yang langsung tak peduli bab tauhid, hanya ibadah semata-mata. Ini yang kita rasa kesal. Sebab maklumlah kita nak mengenali sesuatu yang tidak datang, tidak bertempat, tidak jirim, tidak arat dan berbagai-bagai tidak semua ni yang dalam tauhid itu. Jadi dia nak tasawur macam mana? Kalau orang kata kenal tak Ustaz Hashim? Kenal. Dia ni pendek sikit, cakap garang sikit, rambutnya. Jadi orang boleh ada pengenalan dia. Tapi kalau kita nak buat sembah Allah macam mana? Dia tak tahu. Jadi ketika tu ibadah kita macam mana? Itu yang dikatakan betapa penting kita mempelajari tauhid. Sekadar yang mencukupi, bukan nak cari pakar. Sebab itu dia panggil sekadar yang mencukupi untuk lepas fardu ain, untuk mengelakkan dia tu daripada taklid. Dalam bab ibadah tuan-tuan sekalian, ibadah kita tiru solat, kita tiru puasa, taklid boleh. Macam orang yang solat sini, berapa orang yang boleh bilang rukun 13? Tak berapa orang, tapi sah. Asalkan dia buat tu cukup semua 13 tu. Walaupun dia ikut orang, ya tak? Tapi tanpa akidah dia tak boleh pak turut. Mengapa kena solat? Tak tahu. Sebab Tuhan, macam mana awak tahu Tuhan? Tak tahu, saya tak tahu. Dia tak. Jawapan-jawapan begitu dalam bab akidah tak boleh. Jadi dengan sebab itu, dalam akidah ni dia kena ada minimum, kalau ikut Asy'ari Maturidi, dia kena ada dalil naqli sikit, dalil akli pun kuat juga. Kalau tidak mencukupi. Sebab pembuktian tentang adanya Tuhan semua berdasarkan kepada dalil. Mana bukti kita ada Tuhan? Kita tak ada tunjuk Tuhan di situ. Itu Tuhan tak boleh tunjuk sebab dia tidak ada tempat. Jadi bukti kita ada Tuhan, ada alam ini. Sebab itu dalam pengajian sifat 20 tuan-tuan tengok, sepanjang masa pengajian Asy'ari Maturidi, mana bukti kita wujud? Ada alam ini.
Mana bukti keterkaitan? Ada alam ini. Cuma dia tak tafsirkan bagi mendalam je. Sebab masalah kemampuan orang kampung ni, dia tak pandai nak tafsirkan. Maka dikekalkanlah. Adanya tu semua digunakan baru alam ini, baru alam ini, baru alam ini. Setakat dalil. Tapi bagi kita yang fikiran yang matang, yang cerdik ini, kita boleh huraikan dengan terus. Mana bukti kita ada Tuhan? Ada alam ini. Apa sebab kita ada alam ini mesti ada Tuhan? Sebab setiap sesuatu yang baru ada, tak mungkin dia boleh ada dengan sendirinya. Mesti ada penciptanya. Makanya sebab kita ni dipanggil baharu. Baharu tu walaupun beberapa juta tahun tetap baharu. Makna baharu ni dia bermula daripada tak ada kepada ada. Itu dipanggil baharu walaupun beberapa juta tahun. Jadi itu telah ada elemen permulaan ke arah adanya Tuhan itu ialah adanya baharu. Itu sekurang-kurang pahaman yang simple. Maka dikuatlah dengan ayat Quran dan sebagainya. Allah lazi khalaqas samawati, macam-macam ayat ada. Itu yang saya maksudkan. Bagaimana kita nak menguatkan ibadah kita, semestinya kita mengenali yang kita sembah itu, iaitu kita mengenali Allah sekadar yang mencukupi untuk tauhid kita. Kalau tak langsung belajar, saya agak ialah Tuhan yang tahulah, tapi kaedahnya macam tu. Sebab dalam pengajian tauhid dia kata awwaluddin ma'rifatullah. Perkara yang paling pertama sekali dalam agama ni mengenali Allah. Macam ni lah saya bagi contoh bodoh. Kita bagi hantaran kertas menjadaman dulu surat nak hantar. Alamat kita tak bagi, identiti tak bagi, telefon semua tak ada. Dia nak pergi cari di mana? Maka teknologi telah mencipta satu alat yang boleh detect orang tu, boleh pergi jumpa orang tu dengan Waze dan sebagainya. Maka Waze itu sebagai alat untuk pergi jumpa dengan orang itu. Jadi kalau dalam agama ni, pengajian tauhid itu, pengajian ilmu kalam, pengajian akidah tu sebagai jalan untuk mengenali Allah. Faham tak? Jadi kalau jalan tu kita langsung tak peduli, duk asyik, duk buat ibadah saja, saya ragui sejauh mana kualiti ibadah kita akan meningkat. Sebab itu dikatakan sepatah ilmu yang kita pelajari yang membawa kepada kita mengenali Allah lebih baik daripada kita mulai semalaman bagi orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Itu ayat yang sahih. Jadi dengan sebab itu, hal yasawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dan orang tak mengetahui? Macam orang pernah katalah, seorang pekerja kontrak gajinya satu hari RM100 satu hari, bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang, berpeluh tak kira letih teruk. Seorang pakar profesional, konsultan yang hebat, satu hari boleh dapat 8,000, dapat 10,000 pun lebih. Tengok kepada quality consultation yang dia buat lah. Jadi doktor pakar tertentu tu, sekali dia panggil untuk dia attend sampai 5,000, 6,000 untuk satu pembedahan sipol je. Oh, orang tak adil lah, dia bekerja sikit yang dapat besar. Oh, bukan keadilan dinilai macam itu. Dinilai kerana dia lebih mengetahui, dia ada ilmu lebih, dia ada kepakaran lebih untuk menghasilkan benda itu berbanding dengan awak hanya ada tulang pakerat je. Jadi itu contoh. Jadi begitu juga ibadah. Memantapkan ibadah kita ialah ilmu yang kita miliki yang berkaitan dengan ketuhanan. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan yang boleh menyebabkan kita betul-betul kita salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu betul berlaku. Yalah. Apabila yang itu tak berlaku ataupun kurang cacat, bermakna di situ kecacatan berlaku pada amal ibadah kita. Tiada kata berkali-kali dah. Amal ibadah tidak bergantung kepada volume, tidak bergantung kepada kuantiti banyak. Dia bergantung kepada ketulinan dan kualiti. Jadi kalau kualitinya kurang, maka kualiti amal ibadah ni dia bergantung kepada apa? Dua perkara utama. Dia bergantung pada ikhlas. Itu tak dapat tidak. Bagaimana dia nak jelmakan ikhlas, melainkan dia kena mempelajari tauhid. Sebab dalam ikhlas tidak dikeranakan dengan sebarang kerana, hanya kerana Allah. Bagaimana dia nak kaitkan kerana Allah kalau dia tidak mempelajari tauhid? Faham tak? Satu. Yang kedua, dia nak bagi kualiti ibadah yang mesti bertepatan dengan hukum syarak.
Tempatan dengan hadis dan juga pendapat-pendapat ulama yang muktabar yang sah. Batal di mana? Yang itu dengan ilmu. Ya tak? Jadi kerana itu kedua-dua keperluan untuk keturunan amal ibadah itu mesti dimiliki oleh orang berkenaan. Kalau dia tidak memiliki ilmu itu, walaupun banyak kita nampak volume dia buat, di segi manusia yang melihat mungkinlah kita mengkagumi dia banyak. Tapi di sisi Allah wallahu a'lam. Kita bukan nak nilai sampai pekat Tuhan yang tahu, tapi itu kaedah dia. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan duduk sini dalam masa 40 minit, 30 minit mendengar sikit sebanyak celoteh saya ni. Kalau betul yang saya cakap ni betul begitu dan tuan-tuan masuk telinga dan tuan-tuan baiki, maka itu juga alat-alat untuk menguatkan kualiti ibadah kita. Kalau apa yang saya cakap ni betul dan saya doakan apa saya cakap ni betul lah, itu sajalah. Bukan saya mengatakan saya ada autoriti atau tidak, tapi itu kaedah dia. Saya terlalu mengulang-ulang mula-mula begini sebab saya nampak ada orang seolah macam double standard. Dia begitu asyik beribadah tapi tak begitu berminat untuk mendalami ilmu ini untuk memantapkan amal ibadah dia. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, inilah yang jadi. Selepas dia mempunyai kemantapan ilmu dan tidak semestinya dia belajar ilmu dah habis baru nak salat, bukan begitu maksud saya. Tapi kena berlaku serentak lah, sekaligus. Kalau tidak, tuan-tuan tengok, dia beri contoh banyak. Orang yang banyak berpuasa. Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min saumi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tak dapat apa-apa, yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Apa sebab? Dia tak tahu konsep puasa tu apa dia. Dia setakat mengatakan puasa tak makan, tak minum daripada subuh sampai ke maghrib habis. Dia tak tahu puasa mata. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat Al-Budi Al-Ghazali, ada 5-6 step puasa yang paling berkesan. Puasa mata, puasa hati, puasa telinga, puasa bagai-bagai. Yang itu yang lebih utama daripada puasa perut tak makan tu. Tiba-tiba yang banyak sekarang ni puasa perut, tapi yang lain semua tak puasa. Maka Nabi kata, apa yang dia dapat? Lapar dan dahaga. Nabi boleh kata gitu. Jadi ini tuan-tuan sekalian yang menjadikan concern saya. Dan saya pula tak jemu-jemu perlu diberi ruang untuk saya bercakap, saya akan bercakap benda begitu. Sebab saya ingin bukan sesuatu yang saya nak cari modal untuk populariti dan sebagainya. Saya ingin nak bawa kawan-kawan sebagai saudara seagama kita ni ke satu era kita meningkatkan kualiti ibadah kita dengan baik. Kita meningkatkan kualiti ibadah dengan baik. Kita meningkatkan taraf kemanusiaan kita dengan baik. Taraf kemanusiaan kita tertinggi sekali adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Bukan dengan tasri, bukan dengan datuk, bukan dengan pangkat. Itu benar-benar sampingan. Tapi taraf kemanusiaan yang paling tinggi sekali ialah orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah dan pengabdian itu pula sempurna. Kalau itu tak berlaku, walaupun dia somebody, di sisi Allah hanya mungkin anybody, mungkin nobody. Ya tak? Jadi tuan-tuan sekalian, saya insaf begitu dan saya yakin begitu dan saya cuba praktiskan kehidupan saya begitu. Selepas kita dah sampai ke tahap macam itu, barulah Tuhan bersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku sahaja. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tak perlukan apa-apa daripada mereka. Aku tak perlu untuk mereka memberi makanan pun, kerana aku yang beri makanan kepada mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kerana Allah tu yang pemberi rezeki. Bermakna dia minta kita beribadah pada dia, dia tak tuntut yang lain-lain. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam bab-bab konsep ibadah ni juga, kita tidak beribadah tidak merugikan Allah sedikit pun. Apa tujuan di sebalik dia suruh kita beribadah? Dia terima ibadah kita, pahala kita dapat, masuk syurga. Kalau kita dia tak buatkan datang pada kita juga, mas dia umbankan kita ke neraka. Ini dia punya sequence yang mudah aja. Kepada Tuhan tidak ada apa-apa. Sebab itu ada satu hadis kursi yang tak ingat matanya panjang.
Kalau semua kamu buat baik seperti mana seorang lelaki yang buat baik, semua kamu buat baik macam dia, takwanya top 100%, tidak memberikan daripada apa dan tidak menambahkan sedikit pun apa yang aku miliki. Hadis kursi. Bahkan kalau semua kamu derhaka kepada aku seperti mana seorang lelaki yang derhaka, semua orang lain juga derhaka pada dia, tidak ada siapa yang taat kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangkan apa-apa pada aku. Itu hadis kursi. Maka dengan sebab itu, kebaikan daripada ibadah kita dapat kepada kita, keburukan daripada kita tidak beribadah pun dapat kepada kita. Sebab itu nilai hidup ini tuan-tuan sekalian, nilai hidup yang cukup humble, nilai hidup yang cukup tinggi untuk menjamin taraf kemanusiaan kita sebagai manusia dan taraf kita sebagai hamba kepada Allah, pengabdian kita. Itu yang saya maksudkan, hal-hal begini kita kena ambil perhatian. Dan ini menjadi tanggungjawab universal kepada semua manusia. Cuma yang beriman dia buat, yang tak beriman dia tak buat. Tapi tanggungjawab daripada kepada Allah, tanggungjawab universal. Dia kata, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu semua adalah sembah Allah, bukan orang Islam saja. Tapi dia ingkar kerana dia tak beriman, dia punya pasal. Terimalah nerakanya. Suruhan untuk kita beribadah ialah suruhan yang universal untuk jin dan manusia. Tetapi dia bergantung kepada penerimaan Islam, dia beriman. Tak beriman sebab di Amerika setiap tahun Presiden Amerika akan buat jamuan berbuka puasa, tuan-tuan tahu tak? Kepada semua anggota Senat dia yang bukan Islam dan sebagainya. Yang Islam semua pergi, yang bukan Islam pun semua pergi. Pada hari itu mereka semua pakat puasa semua, walaupun yang bukan Islam. Kerana nak apa? Nak menghormati orang Islam yang puasa ni. Ini Senat Amerika yang dibuat oleh Presiden sendiri. Setiap tahun sekali satu hari. Jadi semua orang puasa. Jadi puasa kerana sosial je lah. Yang dikehendaki puasa ni adalah yang beriman. Itu soal lain. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, disebutkan secara logik di sinilah. Kalau kita tengok segala yang Tuhan cipta semua diuntukkan untuk orang tertentu. Kita diuntukkan untuk pihak lain. Kita tengok semua setiap sesuatu dia hidup untuk diri dia, untuk pihak lain. Kita lihat air dibuat di darat, dan di darat itu untuk menumbuhkan pokok. Pokok itu untuk siapa? Pokok untuk hidupan semua. Ada pokok yang boleh makan dan pokok tak boleh makan, untuk hidupan binatang dan manusia. Jadi apabila hidupan dan binatang pula, tapi manusia pula untuk siapa? Soalan-soalan macam ni, soalan yang logik saja. Tentulah manusia tadi untuk beribadah kepada Allah, sebab setelah kita menerima berbagai-bagai pemberian daripada Allah. Jadi tuntutan fitrah yang macam ini bukan sahaja benda itu dikehendaki oleh agama dengan ayat-ayat tertentu. Fitrah atau insting semula jari naluri manusia pun, manusia itu ingin beribadah kepada Allah. Cuma kalau yang tak belajar, yang tidak beriman, dia akan beribadah kepada hantu jemalang. Orang asli pun dia beribadah. Orang asli lagi kuat percaya benda-benda gaib itu. Jumpa dengan itu, berapa konsep ibadah itu berlaku. Sebab tertakluk hati kepada satu kuasa gaib itu semua makhluk ada. Cuma apabila mereka tidak dimasuk dengan benih iman, dia akan bawa kepada hantu jemalang, penunggu dan sebagainya. Ini yang bercampur aduk tok nenek kita dulu walaupun Islam. Kepercayaan ini semua tu masih bergelumang. Nak buat kenduri kampung, buat kenduri kahwin, kena buat jamu penunggu kampung tu dulu. Kalau tak jamu, masak nasi tak masak. Kadang-kadang katak puru lompat masuk dalam kari rosak semua sekali. Entah daripada mana datang. Sebab iblis terlibat. Sebenarnya tu dipuja oleh orang sebelum tu berlaku. Jadi terus kepercayaan ini berlaku terus, bahkan terus dipuja, terus amalan syirik berlaku. Saya di kampung saya pernah buat gitu waktu saya kecil lagi. Jadi apabila dikatakan oleh tok guru benda tu salah, bapak saya dengan mak saya cuba panggil satu bomo yang kuat, betul, boleh whip out benda tu, boleh buang ke benda tu sampai tak payah dah, sampai sekarang selamat. Itu menunjukkan makhluk-makhluk halus yang jadi pengkhianat, yang menjadikan manusia bersyirik kepada benda tu, puja dia kerana dipuja oleh manusia. Penunggu, hantu jemalang, sikit-sikit sakit. Ini cerita daripada mak saya lah, saya cerita betul-betul ni. Mak saya di kampung, waktu tu dia belum kahwin, dia beritahu di kampung tu agak kampung terpencil di kawasan sawah padi, jauh daripada orang.
Kalau tak buat ritual-ritual macam ini, sampai musim tu dalam sebulan dia kacau oleh benda-benda ni. Ular sawar ni melentang di atas rumah besar-besar betis tu. Ular sawar datang, kadang-kadang bunyi macam kerbau menguak, wak, tapi tak ada kerbau, tak ada apa pun. Kadang-kadang bapak saya pergi ke mana-mana, bunyi orang basuh kaki, sebab orang kampung waktu tu nak naik ke rumah nak basuh kaki. Sebab tanah dia tanah rumah kampung ada yang ada kayu, kena basuh kaki, bunyi macam disembah air basuh. Buka pintu tak ada orang pun. Tapi mak saya pun daripada generasi macam tu, dia kata ni dah dikacau lah, dia kata ini dah ada ni, mana penunggu kampung dah tuntut hak dia. Jadi dia terpaksa bagi bomba-bomba tertentu, buat ritual-ritual tertentu, barulah benda tu hilang. Saya pernah melalui dalam 2-3 kali waktu tu saya masih kecil. Saya masih ingat, oh ini rupanya makhluk-makhluk halus yang dipuja oleh manusia. Tuan-tuan tengok bagaimana Hindu-Hindu yang puja tempat-tempat air terjun tu dia buat semua. Kan itulah pujanya. Tempat air terjun, pokok-pokok yang rindang. Sebab makhluk-makhluk ni suka bertaut tempat-tempat yang macam itu, dan tempat itu mudah dipuja oleh manusia. Kemudian suruhan kita beribadah kepada Allah ni suruhan sejak pada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kiamat. Tidak ada perbezaan sejak pada Nabi Adam sampai Nabi kiamat tentang mesej menyuruh sembah Allah ini. Tetapi diselewengkan oleh berbagai-bagai izm-izm dan berbagai-bagai perantaraan yang berlaku di peringkat antara Nabi dengan Nabi ni, berlaku syirik dan sebagainya. Tuan-tuan tengok sejarah berlakunya berhala-berhala di sekitar Kaabah 360 itu. Bukan bermula mereka sembah berhala, bermula mereka tawaf Kaabah itu. Sebab Kaabah itu diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim lagi, Tuhan yang satu. Tuan-tuan baca sejarah, ya tak? Tetapi apabila benda tu gap telah berlaku, telah dicemari oleh unsur-unsur syirik, kerana ketua-ketua kabilah ni, sebab benda tu tak diteruskan dengan mesej lepas itu. Ketua-ketua kabilah ni dia nak dia special, maka dia nak di masa depan sekali tahu, maka dia buatlah patung khas untuk dia sebagai simbol ketetuhan dia, maka dia buat. Maka buat satu sampai 360 patung yang berada di keliling Kaabah. Kaabah mereka tak runtuh. Mereka masih mengatakan mereka sembah Tuhan. Sebab Kaabah tu amalan purbakala sejak zaman Nabi Allah Ibrahim, sebab itu makam Ibrahim. Tetapi apabila mereka telah percaya begitu, mereka meletakkan patung-patung tertentu. Dia patung Uzza, patung mewakili nama-nama ketua kabilah tadi, yang hebat sekali letak di barisan depan. Itu yang menjadi benda tu syirik. Sebab itu fatwa agama rasmi di pekat kita. Itu memang tak boleh. Jika dulu buat acara tahunan tu, buat tapi telah difetwakan tak boleh. Yang dia cuma dia tak runtuhkan je lah. Sebab macam pemujaan Stalin, patung-patung tu, akhir permulaannya mereka bukan nak puja manusia. Mereka buat patung tu letak di mana-mana jalan untuk mengingati orang berkenaan, kerana ketokohannya, sebagai peringatan. Tetapi mari 4-5 generasi kemudian, setelah sejarah itu terlalu digembar-gemborkan, maka akhir-akhirnya orang itu dipuja, patung itu dipuja. Begitu juga keramat yang dipuja di kampung-kampung tu. Peringkat waktu matian orang berkenaan tu, dia tu tak jadi keramat, tak jadi apa-apa. Tapi apabila namanya, image yang begitu naik sampai 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi, maka berita tentang kehebatannya tu telah makin hebat kemudian. Maka adalah orang mula-mula, dia mulalah pergi letak batu khas di situ. Datang generasi kemudian pula pergi letak pula lagi berbenda yang akhir-akhirnya telah menjadi binaan yang dipuja, yang bermulalah unsur syirik. Timbulnya Muhammad Abdul Wahab di Arab Saudi yang menentang pergerakan inilah, kerana kubur-kubur telah dibuat binaan-binaan yang akhirnya mereka memuja tokoh-tokoh tertentu, telah berlaku syirik. Asal-asalnya bagaimana gerakan ini timbul asalnya, saya tak nak bincangkan pahaman Wahabi sekarang, saya tak nak bincang yang itu. Asal permulaannya timbul Muhammad Wahab, dia baik usahanya kerana menghapuskan unsur-unsur syirik yang berlaku pada waktu itu. Jadi kalau orang yang tidak mengenali Tuhan dengan pengenalan yang mencukupi, saya tak kata pengenalan yang sempurna, sebab ini bergantung pada tingkat pengajian dia.
Kalau dia tidak mengenali Tuhan dengan pengenalan yang mencukupi, takut dia tersasul dalam amal ibadah dia. Takut kerana tadi akan mencemarkan amal ibadah dia. Jangan fikirkan amal ibadah ni solat saja. Mungkin dia tak solat kerana manusia, tapi bagi dia semua kerana manusia. Dia bekerja kuat-kuat pun kerana manusia. Bahkan disebut dalam kitab-kitab Ihya Ulumuddin dan juga oleh Tazkiyah Al-Ansar Sa'id Hawa, kalau dia baca Fatihah bagi sedap, bagi cantik, bagi puji, dia pun telah mensyirikkan amal ibadah dia. Jadi kerana itu, kita nak tepis yang ini ni. Nak tepiskan benda ni jangan berlaku. Kalau nak berlaku, kita taubat cepat-cepat untuk menjamin. Kalau kita nak tepis 100% tak berlaku, susah sebab kita manusia. Tetapi kita nak minta cepat-cepat lintasan itu berlaku, kita istighfar cepat-cepat walaupun tengah salat. Kata tengah salat tu dia terlintas, nak bagi orang dengar suara sedap, cepat-cepat kita nafikan. Manusia kan? Itulah tujuannya, supaya nak menjamin sebab amal ibadat kita tadi, tulinnya tu kalau tak dapat mereka excellent pun dapat mereka lulus. Gitu maksud, faham tak? Sebab kita nak sampai makan para ulia, para sedikit, para nabi-nabi, anbiya tu salat susahlah. Macam Imam Hanbali, Imam Fadil tak ingat Imam dia pada tengah salat jatuh halipan, jatuh benda bisa di depan dia pun dia tak sedar. Punya khusyuk ni dia tak sedar berlaku. Itu macam kemudian para sahabat yang hebat-hebat. Pernah, saya tak ingat siapa dia, kena panah. Nak cabut panah tu agak susah sebab zaman dulu panah aja. Dia minta panah tu dicabut waktu dia sedang salat, kurang sakit kata dia. Cuba tuan tengok apa makna dia. Apa makna tu? Ya tak? Dia tu bukan yang kita sakit, tapi kurang sakitnya. Kalau kita soalnya solat tu macam bius lah. Ya tak? Jadi dia boleh konsentrate sampai macam tu. Macam kita kalau kita doktor cabut nak apa, dia tengah relax je. Kalau kita letak tegangnya lagi sakit. Relax itu ada usul kita tenang kan. Itu contohnya. Gabungan bagaimana faktor-faktor serius ini menjadi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, perintah untuk menyembah Allah itu perintah universal sejak zaman Nabi Adam, iaitu Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh tu. Itu ayatnya banyak, saya akan sebut kejap sakat yang sempat. Jadi ibadah ini ialah sejak zaman purbakala, lagi sejak pada Nabi Adam. Tuan-tuan tengok dalam surah Yasin ayat 60-61. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu illa iyyah, alla ta'budu syaitan, sorry. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratal mustaqim. Ini firman Tuhan kepada Nabi Adam, tapi diturunkan dalam Al-Quran sebagai menunjukkan sejak Nabi Adam telah ada perintah menyembah Allah. Tuhan kata kepada Nabi Adam, bukankah aku telah buat perjanjian dengan kamu, wahai anak-anak Adam? Anak Adam mana? Keturunan Adam sampai sekarang. Allah ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali kamu menyembah syaitan. Kerana syaitan itu musuh kamu. Bermakna sesiapa yang tak menyembah Allah, pasti dia akan sembah syaitan, directly atau indirectly. Dia jangan kata dia sembah syaitan tadi mesti dia puja ambil kemian, tak mesti. Apabila dia tak solat, dia tak takutkan Allah, maka dia buat perkara-perkara yang tak elok. Perkara tak elok itu yang hasutan syaitan. So ada satu hadis yang mengatakan la yazni zani haina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan zina seseorang yang berzina waktu dia berzina tadi kalau dia betul-betul mukmin. Maknanya waktu dia berzina tadi telah hilang iman dia. La yasriqu sariqu haina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seseorang yang mencuri kalau dia betul-betul waktu dia mencuri tadi dia beriman, dia tak akan curi. Wala yashrubul khamra haina ma yashrubu wa huwa mu'min. Dia tidak minum arak kalau dia betul-betul mukmin, dia tak minum arak. Kalau dia minum arak bermakna telah jatuh iman dia. Sebab maknanya kalau bila orang tu tak baik ibadah kepada Allah, pasti dia akan beribadah kepada yang lain, pasti dia akan menyembah yang lain. Ini telah disebut dalam kitab lain yang saya sedang baca di tempat saya tu. Sebab dah otomatik manusia secara fitrahnya, kalau dia tak beribadah kepada Allah, dia tidak mengabdikan diri kepada Allah, pasti dia akan secara sedar atau tidak, dia akan mengabdikan dirinya kepada yang lain, kepada pangkat dia, kepada kedudukan dia. Bahkan ada orang yang memperabdikan duit kupangnya kepada ukiran seni yang dia beli. Dia boleh beli ukiran seni sampai dekat mencecah juta, tapi nak bagi di rumah masjid 1,000, 2,000 pun payah. Jadi apa maknanya?
Dia telah memuja seni, dia telah menyembah seni. Apabila kita tahu dia, ustaz tak tahu nilai, ustaz tak boleh beli, saya tahu nilai seni. Oh, dia berjatuh saya. Sedangkan dia tak sedar kata dia telah menyembah syaitan pada waktu tu. Sebab ada orang yang memuja seni sampai macam itu. Saya pernah satu ukiran kayu yang dibuat oleh orang asli Mamri, sampai 100,000 saya dengar. Baliklah cucuk kemian pula lagi. Sebab dia ada kadang unsur semangat dalam lukisan-lukisan ni, ukiran-ukiran ini. Sebab itu pada prinsipnya Islam membuat ukiran itu haram. Jadi mainan-mainan budak tu hanya dianggap umum balua. Itu menjadi satu umum balua yang dibolehkan dengan excuse yang macam itu. Prinsipnya tak boleh. Kalau buat lukisan di dinding yang tidak ada belakang tu tak apa, gambar je lah. Tapi kalau yang ada figure bentuk sebiji-sebiji, tak boleh. Itu segi Islam. Sebab nak mengelak daripada manusia mengabdikan diri kepada manusia, atau manusia mengabdikan diri kepada makhluk. Macam orang yang puja idola-idola tertentu dalam hidupnya, pergi ke Madame Tussauds di England. Di Madame Tussauds kan tempat yang ada semua tu. Tak silap pergi Madame Tussauds kan. Saya dah pernah pergi 2-3 perjalanan. Oh, dia tengok tokoh Ronaldo, oh pergi peluk, ambil gambar sekali. Tak cium lagi lah. Bangga pula ambil letak. Tak di rumah. Dia nyembah ni bukan kita memuja orang yang tak patut begitu, sampai bukan mesti kita sembah sembahyang itu satu bentuk. Jadi kita nak cakap di sini, berbahayanya apabila kita tidak menyembah Allah secara sedar atau tidak, kita akan menyembah yang lain. Sebab itu dikatakan di sini, jangan kamu sembah syaitan kerana dia musuh kamu, dan hendaklah kamu sembah aku sahaja. Wa an'buduni, hanya sembah aku sahaja. Hadza siratal mustaqim, ini jalan yang paling betul. Kemudian bagaimana Tuhan sebut kepada berbagai-bagai nabi pada zaman-zaman dulu. Ini termasuklah pada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib dan semua rasul. Permohonan Tuhan gini, ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai semua kaum. Ini cakap ni banyak tempat dalam Al-Quran. Tuhan sebut untuk Nabi Nuh, tempat yang berlainan. Tuhan sebut untuk Nabi Hud, tempat yang berlainan. Tuhan sebut untuk Nabi Saleh, tempat yang berlainan. Tuhan sebut untuk Nabi Ibrahim, tempat berlainan, tapi ayat yang sama. Sebab itu disebut kat sini, wahai para kaum, mana kaum Nabi berkenaan, kamu semua hendaklah menyembah Allah sahaja, kerana kamu tidak ada Tuhan yang lain melainkan Dia. Kemudian ayat lagi yang diturunkan oleh Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Surah An-Nahl, yang tadi surah Al-A'raf ayat 59. Yang ini surah An-Nahl ayat 36. Telah kami utuskan setiap umat itu ada seorang rasul yang kami utuskan untuk umat berkenaan, yang mana rasul ini akan mengatakan kamu semua mesti sembah Allah saja dan elak taghut, jauhkan taghut. Pun banyak ayat yang macam ini. Kemudian khusus untuk Nabi kita, ayat yang khusus untuk Nabi kita yang makna lebih kurang macam itu juga. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak utuskan sebelum kau wahai Muhammad mana-mana rasul pun, melainkan kami wahyukan kepada rasul berkenaan, iaitu tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku, hendaklah kamu semua sembah aku. Inilah tuan-tuan sekalian, ini saya ambil ini sebahagian kecil saja daripada berbagai-bagai ayat yang menunjukkan perintah menyembah Allah ni perintah universal sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Siapa yang gagal menyembah Allah dengan apa alasan pun, kegagalan yang paling besar di atas muka bumi. Tiada kegagalan yang mengatasi itu. Setakat tak boleh kahwin dua, tak boleh kahwin kecil je. Gagal tak boleh nak pangkat kecil je. Tapi bila gagal tidak menyembah Allah dengan berbagai-bagai alasan, gagal sini bukan makna dengan sengaja pun ada, dengan tak sengaja pun ada. Tak mungkin seseorang boleh gagal menyembah Allah dengan tak sengaja. Sebab excuse untuk dia tak sembah Allah dengan tak sengaja ni tak banyak. Sehingga kalau bab solat ni masuk ICU pun kena sembah Allah lagi. Jadi kalau dia kata dia tak sengaja ni, dia kena jadi gila, dia kena jadi mabuk,
tak putus-putus, pita terus menerus, pingsan senang, baru dah boleh tinggal solat. Saya berhenti setakat itu dulu untuk peringkat ini. Saya cuba nak ekspreskan duty utama kita sebagai makhluk hamba Tuhan ini di muka bumi ini ialah beribadah kepada Dia. Kegagalan kita beribadah kepada Dia, kegagalan yang amat hina, menghilangkan taraf kita sebagai makhluk hamba Allah. Dan syarat untuk menjadikan ibadah kita itu elok dan diterima Allah, kita mesti mendalami ilmu tauhid. Awaluddin ma'rifatullah. Bukan mendalami kursus, mendalami nanti orang kata nak kena belajar banyak-banyak. Sekurang-kurangnya kita melepaskan kita daripada requirement yang paling basic sekali untuk kita mengenali pencipta kita. Jadi setakat itu saya sambungkan pada waktu lain kalau ada peluang. Segala salah silap daripada saya, kelemahan semua daripada saya, yang benar itu daripada Allah. Kita sama-samalah kita doakan supaya kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang terus beribadah kepada Dia, dan kita doakan juga segala amal ibadah kita itu diterima oleh Allah dengan sempurna, dan itu merupakan jaminan untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya silalah azan.